Dia tak jelas gambar ni dalam ni. Ustaz ambil gambar apa tergesa-gesa tadi. Okey, tak apalah yang tuan dengar. Siapa yang tak ada, sepatutnya kena ada lah buku tu setiap seorang. Baik. Okey, kalau tak ada tak apa dengar Nah, pahala. Apa ke benda pahala ni? Pahala ni adalah kalau ditulis sini balasan baik yang dikurniakan Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-Nya kerana mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan larangannya. Maksud dia pahala ni Allah bagi sebab apa? Yang pertama sebab kita taat perintah Allah. Allah suruh tu kita buat. Allah suruh ni kita buat. Dapat pahala. Yang kedua kita tinggalkan benda-benda yang Allah larang. Allah larang jangan buat, kita pun tak buat. Dapat pahala. Allah larang jangan buat, kita tak buat. Dapat pahala. So pahala ni kita akan dapat melalui dua benda. Yang pertama kita buat apa yang Allah suruh. Yang kedua kita tinggal apa yang Allah larang. Contoh benda yang wajib ataupun benda yang sunat kita buat, dapat pahala. Ataupun kita benda yang haram kita tinggal dapat pahala. Contohnya benda wajib tu macam solat fardu wajib lah. Solat sunat benda sunat. Dua-dua tu kita buat dapat pahala. Okay. Kalau mencuri haram, kita tinggal kita dapat peluang untuk mencuri ada depan mata dah. Tapi sebab kerana Allah larang, kita tinggalkan. Kita tak sentuh barang orang. Kan? Sebab walaupun kita dapat peluang untuk mencuri pada waktu tu. Jadi kita tinggal tu kerana Allah, maka kita akan dapat pahala. Okay. Contoh yang ditulis kat buku ni, amalan yang mendapat pahala. Sebenarnya banyak lah. Ni contoh saja. Yang pertama mengingati Allah. Kita ingat kat Allah. Kita sebut subhanallah. Ataupun kita ingat je kepada Allah. Kita tengok langit. Kita rasa Allah besarnya, kebesaran Allah. Boleh buat langit tak jatuh walaupun tak ada tiang. Itu pun dah dapat pahala. Yang kedua melakukan kebaikan. Apa-apa je lah kebaikan. Sedekah, kita tolong orang, kita buang duri tengah jalan, kita tengok kawan tak berapa nak reti nak jawab soalan, kita bantu dia, kita bagi dia faham. Bukannya kita tolong dia tiru tak. Dia tiru tu bukan bantu ke arah kebaikan. Okay. Yang ketiga niat yang ikhlas. Okay. Niat yang ikhlas lah. Memang semua benda ibadat tu dia kena ada niat yang ikhlas. Semayang sebab ustaz marah, ustazah rotan. Yang tu bukan ikhlas lah. Ikhlas ni sebab kita semayang ni sebab Allah suruh. Lillahi ta'ala. Barulah betul niat kita tu lillahi ta'ala. Yang keempat meninggalkan perkara-perkara yang dilarang. Banyaklah perkara yang dilarang ni. Mencuri tu salah satu je. Banyak lagi dah benda-benda yang dilarang tu. Yang kita memang dapat peluang untuk buat tapi kita tinggal sebab kita kita tahu Allah larang. Jadi dapat pahala. Okey, tu yang berkaitan dengan pahala. Seterusnya berkaitan dengan dosa. Pun kecil juga ni. Tu tengok di muka surat 9. Siapa yang tak ada? Tak ada muka surat 9 tu. Antum dengar je lah. Okey. Dosa. Apakah itu dosa? Dosa ni adalah balasan di akhirat ke atas mereka yang meninggalkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan melakukan larangannya. Okay. Di akhirat esok ni kita tak ada duit. Tak ada duit shilling, tak ada duit ringgit macam sekarang ni. Ringgit ke dolar semua. Dia guna pahala dengan dosa. Nak tiket nak masuk syurga tu kena bayar lah. Bayar dengan pahala tu, duit tu. Tapi kalau tak ada duit ke akhirat esok, hutang je banyak, dosa je banyak. Masuk ke neraka lah. Okay. Akan jatuh ke neraka. Nak niti titian sirat pun tak boleh. So dosa ni dia lawan kepada pahala tu tadi. Pahala tu duit kita, dosa ni beban kita, hutang kita ke akhirat esok. Okay. Jadi balasan ke akhirat bagi orang yang meninggalkan perintah Allah dan melakukan larangannya. Yang ni terbalik pula. Kalau kita Allah suruh kita buat benda-benda yang wajib, yang fardu, puasa fardu, solat fardu, kita tinggal, maka kita akan dapat dosa. Ataupun kita buat benda yang Allah larang, benda yang haram, ya, dapat dosa juga. Okay, kalau kita tinggal benda yang kita tinggal benda yang sunat, dapat dosa? Tak. Tak lah, sebab dia sunat ni dia kita buat kita dapat pahala. Kita tak buat kita tak dapat dosa.
Cumanya kalau boleh buatlah, dapat pahala. Kita kalau kita boleh dapat duit, kita dapat buat kerja tu, kita dapat duit, kita pun nak. Duit kat akhirat lah tu, pahala tu. Baik. Seterusnya cara-cara mengelakkan dosa. Yang pertama, sentiasa memohon perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Selalu kita doa ke Allah lah. Tak ada lah makhluk apa semua ni boleh elakkan kita daripada dosa melainkan dengan kuasa Allah semata-mata lah. Makhluk ni mungkin hanya sebab dan musabab je. Yang kedua, berusaha menjauhi perbuatan yang keji dan maksiat. Kita usaha jauhi perbuatan yang keji dan maksiat. Kita tahu kalau kita buat benda ni, kita akan terjerumus ke lembah maksiat. Jadi jangan buat. Kita tahu kita berkawan dengan orang yang perangai tak elok semua ni, kita akan terikut juga. So janganlah. Kena pilihlah kawan. Kita boleh kawan dengan dia, cumanya berkawan dengan berkawan supaya dapat dakwah kat dia, tak apalah. Ni kita berkawan, kita terikut dengan dia. So kita jauhi perbuatan yang keji dan maksiat. Contoh kalau macam zina tu, Allah sebut la taqrabuz zina wala taqrabuz zina. Jangan kamu hampiri zina, bukannya berzina. Hampiri zina pun tak boleh. Buat benda-benda yang akan menjerumuskan kepada zina. Sebabnya bila kita buat perbuatan tu, kita akan terjerumus juga nanti. Sikit demi sikit. So sama juga macam ni. Kita berkawan, lama-lama kita terpengaruh dengan kawan-kawan kita. So kena pandai pilih kawan, kena pandai bergaul macam mana. Yang ketiga, mendengar dan patuh pada nasihat ibu bapa dan guru. Sebab ibu bapa dan guru ni nasihat ni bukan untuk kebaikan lah, untuk mengelakkan daripada buat benda-benda yang tak elok, benda-benda yang maksiat, benda-benda dosa. So kena dengar dan patuh. Sebab ibu bapa guru ni mereka dah ada pengalaman. Jadi mereka tahu baik buruk semua tu. So kena dengar dan patuh. Dan yang keempat, kena berkawan dengan orang yang berakhlak mulia dah. Bila kita kawan dengan orang akhlak mulia, maka kita akan insya-Allah terpengaruh untuk jadi berakhlak sama juga. Baik, tu yang seterusnya yang jadi yang tu untuk hari ni kita nak bincangnya tentang pahala dengan dosa. Baik. Yang seterusnya alam barzah. Ustaz tak photostat alam barzah ni. Tu kelas sampai 11 sampai pukul 12 ada 20 minit ni. Okey, kita yang ketiga lah, kita pergi ke alam barzah. Ustaz tak ambil foto. Yang tu tengok di muka surat 10 alam barzah tu. Baik. Okey, muka surat 10 alam barzah. Semua boleh dengar ke tak Boleh. Dengar. Okey. Alam barzah ni Dengar. Tambah bilangan talak. Nak tambah dia telak talak. Dengar. Siapa on mic? Tak siapa on mic tu. Ni Wafi minta tutup mic. Dengar duk belajar matematik apa dia pula tu. Pasal video. Baik, seterusnya kita tengok muka surat 10, alam barzah. Alam barzah atau alam kubur adalah masa selepas seseorang itu mati hingga berlakunya kiamat. Di alam barzah, orang beriman dan amal soleh akan mendapat nikmat sebelum nikmat syurga selepas hisab. Manakala orang kafir akan diazab sebelum azab neraka selepas hisab. Baik, ada berapa alam? Siapa boleh jawab? Ada berapa alam yang manusia akan tempuhi? Yang sudah tempuhi dan akan tempuhi? Siapa boleh jawab? Ada berapa alam? Anak. Lima. Siapa tu lima? Siapa sebut tu? Kerawahat. Ikrar Wahab. Okey, sebut apa dia alam? Alam roh. Okay, alam roh. Alam rahim. Alam rahim. Lagi? Alam dunia. Okey. Alam Tu dunia. alam kubur. Alam remaja. Sat bagi alam kubur. Lepas tu? Apa dia tahu? Apa dia tak tahu? Alam akhirat. Okey, alam akhirat.
Okey, bagus. Ni belajar kat mana tu Ikram? Ha? Belajar kat mana tu? Dengar kuliah. Oh, okey. So, semua sekali bagus Ikram dengar kuliah, lepas tu dia ingat. Baik. Okey, dia alam ni ada 5. Okey, alam ni ada 5. Yang pertama alam roh. Alam roh ni sebelum kita ni manusia ni masuk ke alam rahim tu, rahim ibu semua tu, kita berada di alam roh. Roh kita dah ada dah. Okey. Lepas tu nya lepas tu kita akan masuk ke alam rahim. Okey. Alam rahim. Sebelum lahir dah. Okey, sebelum lahir. Lepas tu kita lahir ke dunia. Lahir ke dunia tu kita masuk ke alam dunia. Yang sebut alam remaja semua tu, semua dunia lah tu, kanak-kanak sampai remaja sampai dewasa sampai tua tu, sampai alam dunia. Lepas tu mati tu masuk kubur tu, kita masuk alam kubur ataupun alam barzah. Alam kubur ataupun alam barzah. Dan yang terakhir sekali kita akan masuk selepas kiamat nanti, kita akan masuk alam akhirat. Di alam akhirat itulah ada padang mahsyar, ada sirat, ada mizan. Tapi sementara nak tunggu timbangan kat mizan, nak tunggu berkumpul kat padang mahsyar, nak tunggu dibangkitkan, nak bunyi sangkakala malaikat Israfil tu, kita akan berada di alam yang nama dia alam barzah ataupun alam kubur ni. Okay. Kita sekarang ni kita duduk di yang nombor 3 lah, alam dunia. Tapi lepas ni kita akan berada di alam kubur pula. Yang keempat. Baik. So alam barzah ni atau alam kubur ni adalah masa selepas seseorang itu mati sehingga berlakunya kiamat. Bila kiamat tu kita akan masuk ke alam yang kelima, yang ni alam akhirat. Orang beriman dan beramal soleh akan mendapat nikmat sebelum nikmat syurga selepas hisab. Manakala orang kafir akan diazab sebelum azab neraka selepas hisab. Yang ni kalau di alam barzah ni pun dia walaupun sebelum dihisab pun dia dah kat alam kubur ni pun dia akan dapat nikmat ataupun bala tu mengikut amalan dia di dunia dah. Kalau dia tu buat perangai elok kat dunia, beriman dan beramal soleh, dia akan dapatlah hadiahnya. Contoh kalau kita baca kita selalu baca tabak kalazi badil mulk, tak mai malaikat nak mai nak mai azab semua pun malaikat malaikat mai azab tu surah Al-Mulk tu menjadi pendinding kita. Kita gelap pun kita selalu duduk baca Quran tu jadi lampu kat kita. Kita selalu duduk ambil wuduk tu jadi lampu kat kita. Kita selalu baca Quran, mai hadiah-hadiah yang kita tak sangka-sangka tu berdasarkan amalan kita kat dunia. Tapi kalau kita buat perangai tak elok, kita tak semayang apa semua, mailah kalau jengking. Kalau beramal soleh, kubur tu begitu luas. Gitu luas. Tapi kalau yang tak beramal soleh tu, kubur tu sempit sampai patah tu dalam rusuk kita, menghimpit kita, dan mai malaikat yang bagi azab kat kita, mai kalau jengking, mari ular, mai binatang berbisa. So macam-macam akan kita hadapi di kubur tu. Tak sampai kat akhirat lagi tu, tak sampai lagi penentuan nak masuk syurga dengan neraka. Kat kubur tu pun kena dah, di alam keempat tu. Jadi seterusnya nombor 2 tu, orang yang meninggal, jasad mereka akan dikebumikan di tanah perkuburan. Selepas perkuburan maka datanglah 2 malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk bertanya tentang beberapa perkara. 2 malaikat itu bernama Munkar dan Nakir. Yang ni kita dah belajar dah tugas-tugas malaikat semua tu. Ketika itu tidak ada lagi pembohongan. Jika pertanyaan malaikat itu dapat dijawab dengan baik, maka terlepaslah mereka dari azab kubur. Mereka akan menikmati kehidupan di alam barzah dengan bahagia sehingga ke hari kiamat. Jadi kalau dia boleh jawab man rabbuka, kita boleh jawab Allah, man rasuluka, man nabiyuka, semua tu kita boleh jawab. Kita boleh jawab tentang Quran, kita boleh jawab tentang masa yang kita gunakan, tentang harta yang kita gunakan semua. Kita akan bahagialah sampai ke akhirat. Alam kubur ni dia kira transit, tempat
persinggahan sebelum masuk alam akhirat. Okay, bagi orang-orang yang tidak dapat menjawab pertanyaan malaikat tersebut, mereka akan diazab dan disiksa dengan berbagai-bagai cara seperti pukulan malaikat munkar dan nakir, himpitan kubur, gigitan binatang yang berbisa dan bermacam-macam lagi. Keadaan ini akan berterusan sehingga ke hari kiamat. Fahim tak ada buku, Fahim? Relax, nampak duduk kat sofa tu. Baik. Kat atas pohon. Ada. Oh, nampak relax. Santai, tak apa lah. Kita santai-santai je akidah ni. Yang pentingnya itu faham. Bila tanya tu, itu boleh. Jangan jawab berdasarkan apa yang ada kat buku, tapi berdasarkan apa yang itu faham. Okey, yang keempat, kehidupan di alam barzah bergantung pada amalan yang dilakukan semasa di dunia. Setiap amalan yang baik akan dibalas baik dan begitulah sebaliknya. Namun begitu, ada juga golongan yang terlepas dari persoalan dan siksaan di alam barzah. Okey, ada 5 golongan yang takkan ditanya pun di alam barzah ni. Dia memang kira VIP lah, golongan VIP. Siapa mereka ni? Yang pertamanya para rasul. Okey, para rasul. Okey, para rasul. Rasul-rasul nabi-nabi ni dia akan VIP kelas pertama lah. Dia tak akan disoal pun di alam barzah nanti. Yang kedua ni Ibu nak slow. Yang keduanya yang akan terlepas daripada azab siksa ni dan daripada siksa dan juga soalan di kubur ni, para syuhada, mereka-mereka yang mati syahid. Okay, tak akan ditanya. Yang ketiga, para sahabat yang dijanjikan syurga. Ada 10 orang yang dijanjikan syurga. Nanti kita bahas pada minggu depan. Nanti Ustaz akan sebut seorang-seorang lah nama dia. Ni ada 11 minit tak sempat nak sebut. Okay, ada 10 orang. Dia sahabat yang janjikan syurga ni, kalau ikut yang Ustaz dapat tahunya ada belasan orang. Tapi yang disebut dalam satu hadis digabungkan ada 10 orang. Okay, ada lagi sahabat-sahabat lain yang disebut dalam hadis yang lain, tapi yang digabungkan dalam satu hadis tu, kumpul nama-nama sahabat ni ada 10 orang. Hamzah. Yang itu tengok di depan kelas apa tu? Kelas tahun 5 ke? Apa yang Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah semua. Yang tu ada 10 orang. Nanti kita akan tengok minggu depan sebab tak sempat nak tengok seorang-seorang pada minggu ni. Yang keempat, kanak-kanak yang mati sebelum balik. Kanak-kanak yang mati sebelum balik. Dia tak sempat akhir balik, tak sempat umur yang jadi akhir balik tu. Sampai umur tu dia dah meninggal. Umur 8 tahun dah meninggal. Kena langgar kat lori aiskrim. Umur 6 tahun balik tadika, meninggal jatuh longkang. Okay. Yang ni yang mati sebelum balik ni terlepas daripada azab kubur. Okay. Dia tak akan disoal di kubur. Okay. Dia akan berbahagia je lah. Okay. Nombor 5, mukmin yang mati pada malam atau hari Jumaat. Orang yang beriman. Okay. Orang kafir tak jadi juga. Orang yang beriman, yang betul-betul beriman, lepas tu dia mati pada malam Jumaat ataupun pada hari Jumaat. Okay. Nah, insya-Allah dia akan terlepas daripada persoalan dan juga siksaan di alam kubur ataupun alam barzah. Baik, yang ni 5 golongan yang akan terlepas daripada azab kubur. Yang ni kita akan hurai lebih lanjut pada minggu depan. Terutamanya tentang yang nombor 3 tu, para sahabat yang dijanjikan syurga. Kita akan hurai lebih lanjut pada minggu depan. So sebelum tu Ustaz nak tanya kok antum ada soalan, boleh tanya sekarang lah berkaitan dengan pahala dosa dengan alam barzah lu. Yang tanya yang lain syurga, neraka, malaikat yang tu kita nak sukatan seterusnya. Lepas ni baru tanya. Anda ada soalan Ustaz? Okey. Fahim. Beza alam barzah dengan alam kubur. Apa beza alam barzah dengan alam kubur? Benda yang sama tak? Sama. Nak panggil alam barzah pun boleh, nak panggil alam kubur pun boleh. Okay. Kalau nak tukar ni alam roh, rahim, dunia, barzah, akhirat pun tak apa. Okay. Soalan kedua. Anak-anak. Tak, kalau tanya pasal Ikram. Okey, Ikram Wahab. Apa dia? Yang kanak-kanak yang mati sebelum balik tu kan. Kalau dia bukan Islam,
Okey, kalau dia bukan Islam pun sama. Kan? Masuk Pun syurga sama, kak. pun sama. Sebabnya dia sebelum dia balik tu kita tak tahu nanti dia balik ni dia akan masuk Islam ke macam mana ke. Jadi bila dia belum balik dia tak ditaklifkan, dia tak ditaklifkan pahala dosa. Jadi kosong. Dia tak buat dosa apa semua. Jadi dia bila dia apa ni? Dia meninggal tu dia akan masuk kira alam barzah pun dia lepas. Nanti pun dia akan masuk syurga. Sebab dia ni bayi ni dia wulida alal fitrah. Dia dilahirkan dalam fitrah, dalam suci bersih. Dia jadi kalau dia belum akil balik dia akan masuk syurga lah insya-Allah. Okay. Ada soalan lain? Tak. Okey. Siapa yang tak ramai ni? Hafiz Fitri kan? Kalau Syafiq. Nah. Tak. Siapa tu? Syafiq. Okey. Ustaz, kalau kan tadi kan kita kata kalau bayi kan, kalau dah darjah 5, 4, 6 lagu tu, kalau meninggal ni ya. Kalau meninggal. Dia bergantung pada dah akil balik ataupun tak. Bergantung pada akil balik ke tak. Kalau belum akil balik, yang apa ni? Kira ni lah masuk syurga lah. Kira dia tak kira umur, dia kira akil balik ke tak. Kalau belum akil balik, kira ni dah sama lah. Tak kira bayi ke, umur 7 tahun ke, 12 tahun ke. Ustaz, ada soalan. Ya. Kalau lah kan dia orang kafir, dia dipaksa bunuh diri ke mana? Dikira mati syahid ke? Dia mati syahid yang dimaksudkan ni mati syahid yang lebihnya dalam dia ada pandangan jugalah. Mati syahid ni banyak jenis. Tapi yang utama dia mati syahid dalam peperangan tu lah. Ada tak lagi? Mati syahid dalam peperangan tu lah. Kalau lepas tu pula yang kalau yang mati syahid lain pun dia ada syahid besar, syahid kecil. Dia kena tengok pula. Ni yang Islam lah. Tapi kalau yang bukan Islam, yang bukan Islam tu memang dia kalau dia mati dalam kekufuran kan sama jugalah. Dia tetap mati dalam kekufuran kan. Memang kira mati kafir lah. Tak ada soalan lagi. Ya, ada 5 minit lagi. Siapa nak tanya soalan? Ada soalan lagi. Ikrar. Rahak. Ustaz. Dah faham Ustaz? Ada soalan. Rahak pun cepatlah Ustaz nyawa. Ada soalan lagi? Dah. 4 minit ni. Ada lagi soalan? Okey, Kerang Wahab, Syafiq Ikmal. Kalau mukmin yang mati pada malam atau hari Jumaat kan masuk syurga kan? Ni siapa ni? Ikram ah. Tuan Hafiz. Okey. Ikram. Lepas tu kalau dia bunuh diri hari Jumaat masuk syurga? Bunuh diri ni satu daripada 7 dosa paling besar. Dapat Ni, dosa. dengar. Offkan mic tu. Okey, bunuh diri ni satu daripada 7 dosa paling besar. Bila buat dosa paling besar ni memang na'udzubillah lah, tapi kalau ikutnya buat dosa paling besar lepas tu tak dan bertaubat pula. Kira memang su'ul khotimah lah, penamat kehidupan yang buruk lah, kira besar kemungkinannya neraka lah. Ustaz. Ya. Ustaz. Kalau kena bunuh je lah Ustaz. Kalau kena bunuh macam mana apa? Kena Tak bunuh lah, mati kalau- lah. Ya, apa dia? Ustaz, macam mana kalau budak-budak kan, dia jumpa orang Abraham Soleh, lepas tu dia kena bunuh tu, kau macam mana? Tak jelas. Kalau macam mana? Kan
Tak contoh lah. Dia kena tolak. Lepas tu dia kena apa dia bunuh tu. Macam mana tu? Dia kena colek. Ha. Lepas tu dia kena bunuh. Macam mana dari segi apa tu? Roh ni apa kita Dari duduk kat segi mana? tak Kita balik. duduk Al-Jini Rahim ni, Riyak Dari Rahim. segi dia tak balik lagi. Dia sama lah. Kalau tak balik lagi kira apa yang dia sama je. Mati yang kadang tak balik tu tak kira dia Islam ke dia dia mak ayah dia bukan Islam ke. Dia dikira berada dalam fitrah lagi. So dia masuk syurga lah. Tapi apa dia? Kita tak sedar kita hidup kan. So itu poin-poin dia kena buat macam ni, bukan tulis-tulis macam ni. Sekarang kata pahala. Ni Khairul Iman minta off kan mic. Duduk ni. Ustaz. Ustaz kata yang budak kecil kalau dia tak balik lagi, dia tak ada dosa pahala. Jadi kalau kira dia buat amalan pun, pahala tu masuk kat siapa? Macam mana tak dengar? Kan Ustaz cakap yang budak-budak yang belum balik lagi ni, dia kalau dia buat dosa ke pahala belum masuk, tak jadi dosa. Tapi kalau dia buat apa macam pahala solat Al-Quran tu, pahala tu masuk kat siapa? Baik, yang pertamanya dapat pada mereka yang menganjurkan man da'a 'alal khair falahu ajruhu min kamithli ajrun fa'ili. Siapa yang suruh pada kebaikan dia akan dapat sama macam orang buat. Jadi kalau anak-anak ni buat, mak ayah, guru-guru ataupun siapa kau mereka-mereka yang menyuruh tu, dia akan dapat lah. Tu yang pertama. Dia akan dapat pahala tu. Terutamanya mak ayah lah. Tu yang pertama. Yang kedua, dia buat budak dia takkan walaupun dia tak dapat pahala, tapi dia akan bagi kesan pada hati. Contoh kalau dia buat jahat, dia akan kesan pada hati. Bayangkan kita buat jahat, hati tu bertumpuk-tumpuk hitam apa semua. Dari segi ilmu nak masuk, dari segi kata-kata baik, nasihat nak masuk, dia akan menjejaskan dalam hati kita. Tu yang kedua. Yang ketiganya, dia akan membentuk budaya pada diri kita. Kalau kita selalu duk buat baik, selepas kita akhir balik pun kita akan berterusan buat baik. Tapi kalau kita duk buat tak elok, selepas tu dia akan kekal. Dia akan jadi budaya pada diri kita, maka kita akan selalu duk buat benda tu walaupun dah akhir balik. Jadi sebab tu sebelum akhir balik pun kita dah kena latih dah diri kita untuk buat benda-benda kebaikan tu lah. Okey, dah pukul 12 dah. Ustaz.